Tiap hari rasa penat yang sama. Seringkali aku kecewa. Harus aku kemana? Ku pasti berjalan. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Semoga anda baik sahaja. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kita di Malaysia hari ini. Hari ini, 23 Julai 2020, Khamis bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1441 Hijrah. Bertemankan kami berdua, saya Sofia Nur Solehatun. Dan saya Farhia On. Diharapkan anda semuanya berada dalam keadaan yang sihat, walafiat. Walaupun kita masih lagi berada dalam keadaan PKPP, belum lagi berakhir hingga 31 Ogos nanti. Dan kita masih lagi berada dalam keadaan yang kita rasa mungkin sebelum ini kita rasa macam dah selamat, kan? Tapi sebaliknya 2-3 hari ini menampakkan kembali bagaimana statistik yang agak membimbangkan. Kita bukan nak cakap benda yang tiap-tiap hari nak cakap benda ni, tapi ini yang perlu diwarakan bagaimana sebenarnya apabila ada tularnya makcik tudung pink, kan, gelang tangan pink. Mereka ini antara individu yang seharusnya mematuhi segala peraturan berada dalam tempoh kuarantin. Betul. Dan lokasinya di rumah. Tetapi mereka ini tidak memahami maksudnya. Sebelum ini kita tahu kalau individu doktor ataupun petugas-petugas barisan hadapan ini kuarantin balik, duduk rumah betul, tapi duduk rumah tu dalam bilik. Sampaikan ahli keluarga pun tak boleh nak bertemu dengan mereka. Makanan pun letak di tepi, di depan pintu. Dan pastinya ini seolah-olah kita dah kembali menjadi terlalu selesa ataupun sama ada kita memilih untuk menjadi alpha. Sedangkan kita dah berjuang di negara kita sendiri secara berbulan-bulan dan kita melihat antara kes-kes ini juga dikatakan sebagai kes import. Di mana negara yang mereka datang dari negara tersebut mempunyai kes yang cukup tinggi. Memang mereka dah melihat begitu keadaan yang cukup teruk di sana. Jadi apabila mereka pulang ke sini adalah juga menjadi tanggungjawab kita sekiranya kita melihat salah seorang itu mungkin dengan bergelang pink dan sebagainya. Daripada kita memilih untuk memviralkan sahaja, apa kata kita ambil langkah untuk menegur. Kerana kita mempunyai satu tanggungjawab juga. Bukan saja kita sibuk memviralkan tetapi jatuh bertanggungjawab kita untuk memberitahu sekiranya kita melihat keadaan yang mencurigakan. Dan bercakap berkenaan nombor yang semakin meningkat ini, pastinya semalam saja telah pun diumumkan salah satu perkara yang sangat menakutkan, 2 lagi kluster baru di mana kita melihat salah satunya kes import yang telah pun dikesan di Pelabuhan Kelang, seorang warga negara Rusia yang telah mempunyai perjalanan ke Mesir dan juga India. Jadi ini antara yang kita ingin tekankan. Walaupun itu adalah kluster yang terpencil, isolated, tidak berbahaya, tetapi ada juga kita melihat rentas negeri dan juga perjalanan daripada negara lain untuk pulang ke sini, kan, pelajar daripada Australia yang pulang. Jadi ini antara kluster yang terbaru yang telah pun dilaporkan. Kami berharap bagi anda yang sekiranya telah pun membuat perancangan untuk membuat perjalanan dan sebagainya agar berhati-hati untuk melihat kluster-kluster ini dan siapa yang mereka mempunyai kontak rapat bersama mereka. Dan semalam juga bila kita baca banyak artikel di akhbar mengatakan bahawa pihak polis dah memburu lebih 60 individu yang memakai wristband pink. Katanya keluar rumah, ini nampaknya mereka ingkar perintah pengawasan dan juga pemerhatian di rumah. Dan baru-baru ini kita sudah maklum bahawa Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengatakan bermula Jumaat ini maka akan adanya kuarantin di tempat yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Boleh pilih sama ada di pusat kuarantin ataupun hotel, tetapi kosnya ditanggung sendiri. Jadi bertanggungjawablah sekiranya anda telah pulang dari luar negara. Janganlah anggap bahawa kuarantin 14 hari itu adalah sebagai satu hukuman berat kepada anda. Tapi ini adalah satu langkah yang membantu diri sendiri dan juga masyarakat seluruhnya. Nyawa, kan? Kita tahu COVID-19 ini. Tak apalah, pastinya 14 hari itu. Kalau sebelum ini kan kata lebih daripada 1,000 lebih rakyat Malaysia yang tidak
membuat saringan kedua. Maknanya kalau 14 hari kuarantin, 13 hari ke-13 tu dia kena buat saringan kedua. Betul. Tapi gagal kan. Jadi polis masih lagi memburu antara individu ini. Kita mengharapkan come on Malaysian. Come on, Malaysians, Jadi yes. rakyat yang bertanggungjawab dan diharapkan juga ahli keluarga. Katalah dalam keluarga tu kakak kita balik kan. Jadi adik, abang, ibu yang lain-lain tu bagilah semangat pada individu dalam keluarga kan. Macam bagi kerjasama. Janganlah macam tak apa orang tak nampak. Tidak. Saya kira ini salah satu perkara yang kita perlu jujur dengan diri sendirilah. Janganlah kita melihat perkara ini, Malaysia ni macam seolah-olah dah tak ada PKP, macam semua dah bebas keluar dan sebagainya. Tapi seperti saya sebutkan semalam dan juga saya katakan ke hari ini, sekarang kita tiada Angkatan Tentera Malaysia ataupun pihak polis yang memantau kita 24 jam di sekatan jalan raya dan sebagainya. Tapi kita mengambil tanggungjawab itu untuk menjaga diri sendiri. Jadi kita adalah our own frontliners. Kita adalah barisan hadapan sendiri. Jadi disebutkan Fariha tadi, kalau kita mempunyai ahli keluarga yang perlu dikuarantinkan, pastikan kita jaga mereka. Kita pastikan mereka tu duduk diam-diam, jangan bercerita ni sini sana, kerana jangkitan itu walaupun tiada simptom boleh merebak. Itu yang kita lupa sebenarnya. Baik. Kita teruskan kerana kita masih lagi belum berakhir perjuangan ini. Teruskan mematuhi segala norma baharu yang telah ditetapkan. Dan sebenarnya ini telah menjadi kebiasaan baru bagi kita. Baik, kita nak teruskan perkongsian di artikel akhbari ini. 23 Julai nak mulakan dengan Harian Metro terlebih dahulu. Boleh. Di Harian Metro di halaman yang ke-12, ini pastinya satu perkembangan yang terbaru. Dikatakan di sini Arab Saudi izin 1,000 tunai haji. Kita mohon 3 orang. Malaysia sudah menghantar surat permohonan kepada Kerajaan Arab Saudi untuk membolehkan 3 individu dari negara ini untuk menunaikan ibadat haji dalam suasana pandemik COVID-19. Menghantar satu surat untuk memohon 3 wakil daripada tabung haji yang berada di sana untuk membuat laporan menunaikan haji di samping membuat sedikit homework bagaimana pelaksanaan ketika COVID-19 ini. Jadi dikatakan laporan berkenaan adalah berkenaan pelaksanaan haji yang akan diberitahu kelak sebaik menerima maklum balas daripada kaki tangan di sana. Dan jika tiada arah melintang, kalau respons yang dapat cepat, kita akan cepat memberitahu bagaimanakah maklumat seterusnya. Dan pastinya ini untuk melihat bagaimana pelaksanaan untuk mengehadkan jumlah jemaah haji kepada 1,000 orang sahaja bermula 29 Julai ini dengan melaksanakan SOP yang ketat bagi mengelak penularan wabak COVID-19. Selanjutnya di halaman ke-12, Harian Metro. Baik, di NST, New Straits Times di muka hadapan sebab semalam kan murid-murid sekolah rendah telah pun kembali ke sekolah. Jadi ini turut dikongsikan some parents holding back the return of years 1 to 4 students to classrooms marks the complete restart of school system after the COVID-19 induced closure. Di halaman kedua dan juga ketiga dipaparkan sedikit gambaran bagaimana guru itu membantu memakaikan topeng pelitup muka. Okay, years 1 to 4 pupils back at school. The final batch of students comprising years 1 to 4 pupils returned to school yesterday after more than 3 months of home-based learning due to the COVID-19 pandemic. The return to physical classes was done according to the new norm with social distancing and safety given the utmost priority. Tapi di beberapa kawasan, contohnya di Sabah, di Penampang, katanya beberapa keluarga ataupun ibu bapa yang masih lagi rasa mungkin keselamatan lebih penting walaupun tahu kan anak dah 3 bulan tak pergi sekolah. Tahu pastinya nanti konfliknya adalah bagaimana nanti anak-anak tertinggal dengan mata pelajaran dan subjek yang lain. Tetapi dia kata, I'm no rush to send my kids back to school as their safety is my priority. Ada juga kata, I opted against sending my children to school for the first few weeks. This will give me time to monitor the process and to also give time to school to adapt to the new system. Dan seperti mana kita tahu, mungkin tidak ramai yang tahu kan, ada sekolah yang sebenarnya telah memberi pilihan kepada ibu bapa. Sekiranya tidak mahu hantar anak-anak ke sekolah lagi, tapi perlu sertakan surat rasmi kepada pihak sekolah kenapa alasannya dan sebagainya. Jadi mungkin baru-baru ni kan sebab sekolah baru semalam Rabu buka. Betul. Dari minggu ini mungkin ada ibu bapa yang masih lagi tak apa lagi.
kita lihat angka statistik itu kan macam meningkat sikit. Jadi pastinya kebimbangan itu ada di kalangan segelintir ibu bapa. Dan memang pastinya sangat normal untuk setiap ibu bapa pun untuk merasakan risau, dan pastinya anda mempunyai pilihan dan hak untuk melihat adakah ini bersesuaian dengan anak anda berdasarkan keselamatan mereka. Baik, itu yang tertera di News Straits Times dan juga Harian Metro. Dan kita bukan berdua sahaja, kita ada rakan sekerja kita yang kini berada di Melaka untuk meninjau suasana di sana. Bermulanya kita tahu pelancongan telah pun bermula. Jadi rakan kita Ali Iskandar akan bersama kita untuk perkongsian halaman berita yang seterusnya. Silakan Ali Iskandar. Assalamualaikum. Salam. Selamat kawan-kawan. Sihat. Awak je tak ada kat sini. Bersarapan. Tahu tak, rasa berdua macam pelik sikit. Saya minta maaf, sepatutnya berada di studio bersama kalian. Cuma saya ada tugasan untuk siaran meja bulat. Jadi alang-alang dah terus Melaka di sini. Baiklah, saya kongsi kasih gambaran di sini. Tapi saya tidak... Saya berada hanya lepas tol air keluar je. Kalau dari KL tu baru nak masuk tol. Ini satu tempat lokasi yang sebenarnya menjadi tular di media sosial. Namanya ialah roti selimut Pak Ali. Wow. Ya. Tapi kalau yang masuk dari KL ataupun dari tol, kena patah balik macam nak keluar balik baru dapat datang ke gerai ini. Baik. Ya, Pastinya roti selimut tu apa, Eli? Roti selimut tu nanti kita cerita. Oh, nanti Baik. Sekarang nak cerita apa dulu? Menjadi tarikan pelancongan domestik di Melaka ni. Sebab betul-betul di pintu masuk ataupun pintu keluar lah, nak kata lain. Okey, kita bercakap tentang perniagaan ataupun pasar PKP ni kan. Sekarang saya nak kongsi tentang apa yang termuat di berita harian bukan hadapannya. Jika PKP dilaksanakan semula, lagi banyak perniagaan gulung tikar. Menurut kenyataan muka hadapan ini, Ahli Ekonomi dan Persatuan Perniagaan minta rakyat bantu bendung kes positif COVID-19 dengan mematuhi SOP ditetapkan bagi mengelakkan pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang akan memberi impak lebih besar kepada ekonomi dengan menyaksikan banyak lagi perniagaan gulung tikar. Perniagaan ini bukan hanya perniagaan besar, yang paling dibimbangi lah perniagaan kecil lah, dan juga bidang pekerjaan. Muka 2 ada perinciannya seperti yang dikongsikan, antara lain Profesor Dr. Yu Kim Ling, Profesor Fakulti Perniagaan Universiti Selangor berkata, saya bimbang kerajaan juga tidak akan mampu memberi bantuan kewangan seperti sebelum ini. Dan Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, juga menyatakan sudah tentu kita tidak mahu kembali ke era PKP dan ini memerlukan komitmen setiap rakyat dan juga sektor. Dan ini sesuatu yang dibimbangi sebab bila angka naik kepada 2 digit, ini menjadi kebimbangan sebab PKP ini seolah-olah macam menjadi satu masa untuk orang lupa tentang SOP dan sebagainya. Jadi kita nak teruskan di Melaka ini juga, walaupun premis perniagaan ini baru saja dibuka, kabarnya kedai Pak Ali ini baru dibuka 3 minggu. Tempat-tempat murah tidak beroperasi. Bayangkan kalau PKP terpaksa dilaksanakan kembali. Ya, selain tidak dipatuhi SOP-nya oleh pelanggan-pelanggan datang dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang membimbangkan juga. Betul. Ya. Dan berdasarkan pantauan Ali Iskandar sendiri, adakah orang ramai sebenarnya mematuhi SOP yang ditetapkan di kawasan-kawasan kedai makan dan sebagainya setakat ni? Okey, kami sampai dalam lewat petang semalam dan berkesempatan untuk ke Bandar Hilir melihat apa yang bagus. Cuma petang dan malam hujan, jadi tidak nampak begitu banyak aktiviti orang awam. Cuma saya nampak memang ada pematuhan SOP ataupun pelaksanaan SOP dalam kalangan peniaga ataupun khususnya tempat makan. Termasuk di gerai, nampak ada pangkahan ini untuk menunjukkan penjarakan sosial itu betul-betul dipraktikkan. Jadi ini satu yang sangat menggembirakan lah, dan kita harapkan tempat ini akan terus bertahan lah. Apatah lagi dengan selepas viral kan. Baik, Eli, terima kasih. Nanti kita akan bertemu kembali membawakan apakah keunikan roti selimut itu. Itulah dia. Saya pun nak diselimuti roti lepas. Wow. Untunglah berada kat sana. Tinggal kita duduk kat sini. Selimut-selimut Baik. Terima kasih Ali. Ya. Okay, nanti Eli Iskandar akan bersama kembali untuk bawakan sikit perkembangan berkenaan dengan pelancongan di Melaka. Kita tahu bahawa Melaka itu pastinya kalau hari Sabtu, Ahad, bila-bila masa sesak, saja penuh.
Betul. Macam mana keadaan sekarang kita akan tinjau. Tapi sebelum tu, sebelum kita berehat, kita akan sebelum kita mulakan sesi yang pertama, kita akan berbincang atau melihat bingkisan ini berkenaan dengan sukan ataupun kelonggaran PKP yang menyaksikan sukan kontak fizikal kembali untuk dibenarkan seperti bola sepak, futsal, rugby dan sebagainya. Jadi wartawan kami, Roy, berkesempatan untuk ke pusat sukan futsal ini untuk melihat bagaimana mereka mematuhi SOP dan masa yang sama mula bermain futsal. Baik, saksikan. Bermula 15 Julai lalu, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kemudahan sukan dan akademi termasuk gelanggang futsal kembali beroperasi semula. Dengan mengikuti SOP disediakan MKN, wartawan Malaysia hari ini meninjau sebuah pusat futsal di Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Sambutan yang sangat hangat setelah 4 bulan kita tidak beroperasi, langsung court fully book, penuh. Dari pagi kita buka sampai malam, sampai tutup pukul 12, court tutup. Memang sangat-sangat ramai. Lepas tu lepas tu kita ada apply still kena ikut SOP yang ditetapkan oleh MKN dengan KKM. Iaitu sebanyak 10 orang untuk satu court. Penyokong dan ahli keluarga tidak dibenarkan sama sekali . Biarpun perniagaan terjejas semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, premis ini kembali beroperasi dengan kawalan SOP yang ketat. Langkah-langkah keselamatan yang seperti dah ambil adalah meletakkan pencuci tangan, hand sanitizer dekat pintu masuk. Lepas tu di dalam toilet pun ada hand sanitizer dan sabun basuh tangan. Lepas tu setiap seminggu sekali kita akan ada buat disinfect dekat semua court dan semua tempat duduk. Alkohol kita akan pakai PPE suit, lepas tu spray semua tempat. Pengunjung di sini turut berkompromi mematuhi garis panduan untuk beriadah di sini. Memang kena tuntut kos kita tak pasti bila kes ni akan meningkat atau tak. So memang kena ada SOP ni setiap court. Semua kena contohi sebab benda ni kita dalam ada lagi benda ni, coronavirus ni still ada lagi. So benda ni tak hilang lagi. SOP amat penting. Semua futsal kena buat dan benda tu memang patut dilakukan . Lama rasanya saya tidak menjadi penjaga gol futsal dan saya masih lagi mampu untuk membuat tangkapan yang kemas. Keterujaan ini bukan saya seorang saja yang merasainya, bahkan penggemar bola sepak dan juga futsal khususnya tidak sabar untuk beraksi di gelanggang ini. Dan saya difahamkan daripada pukul 8 malam sehingga 12.30 malam nanti, court futsal ini ditempah sepenuhnya oleh rakyat setempat di Shah Alam ini. Ya, shoot. Bersukan mampu memberikan kesihatan yang baik, namun prosedur operasi standard SOP haruslah dijaga untuk kesejahteraan semua. Ya, itu antara keterujaan wartawan MHI kembali bersukan dan juga rakan-rakan yang lain. Tapi cuma kali ini kita harapkan mereka masih lagi mematuhi norma baru yang telah kita tetapkan. Baik, kita nak teruskan perbincangan Malaysia hari ini dengan topik yang untuk kita beri buka mata kepada kalian berkenaan dengan micro sleep, lena yang membawa bahana. Mungkin ada yang kata setiap kali pemanduan ni ada waktu-waktu tertentu yang mungkin tidak digalakkan memandu. Dan kajian dunia mengatakan bahawa antara waktunya 2 hingga 4 petang itu tak sesuai untuk memandu dan juga 3 hingga 5 pagi antara waktu yang tidak sesuai memandu. Tapi apapun, kita nak berbicara lebih lanjut berkenaan dengan microsleep ini, betul ke tidak, antara itu fakta yang kita boleh bincangkan. Bersama dengan Dr. Johnson Ng Wei Siang, merupakan pakar otorhino laringologi ataupun pakar ENT ataupun telinga hidung tekak. Merupakan visiting Three Quarter Specialist Medical Center Kelang. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Baik,
Tadi saya ada nyatakan berkenaan dengan fakta. Kajian dunia mengatakan bahawa waktu-waktu tertentu ini tidak sesuai untuk memandu. Iaitu satunya 2 hingga 4 petang dan satunya 3 hingga 5 pagi. Itu mengatakan bahawa individu itu kalau memandu tu akan berlakunya microsleep. Itu antara fakta yang benar. Sebenarnya microsleep ini adalah satu keadaan yang mana seseorang itu, individu itu tertidur atau terlelap untuk satu jangka masa yang singkat, mungkin dalam masa 1 saat sehingga 5 saat. Yang apa masalah ini adalah kalau seseorang itu tengah memandu atau mengendalikan jentera, memang dia akan menjadi masalah, mengalami kemalangan. Dan daripada kajian-kajian di beberapa negara di dunia ini, mereka mendapati bahawa sehingga 10 hingga 15% kemalangan maut adalah melibatkan pemandu yang terlalu keletihan, yang mungkin mengalami microsleep semasa terjadinya kemalangan itu. Puncanya apa, doktor, sebenarnya microsleep ini? Puncanya adalah kalau badan kita, sebab untuk badan kita beroperasi dengan optimum, kita memerlukan tidur atau rehat yang secukupnya. Kalau untuk orang dewasa, biasanya mereka menasihatkan untuk tidur lebih kurang 7 hingga 9 jam. 7 hingga 9 jam? Ya, kalau untuk kita orang dah dewasa. Kita dah tak ada dah 7-9 jam tu, doktor. So memang kalau masalah itu adalah kalau seseorang individu tu tidak dapat rehat yang mencukupi. Kalau kita lihat daripada segi tidur, bukan saja daripada segi kuantiti atau bukan saja daripada segi kuantiti, tapi kualiti tidur juga sangat penting. So kebanyakan yang masalah yang microsleep ini, kalau daripada segi kuantiti, dia lebih melibatkan kepada pekerja-pekerja yang pekerja shift terutamanya. Sebab mereka tidak ada corak tidur mereka asyik terganggu. Mereka tidak ada masa tidur yang tertentu dan mereka mungkin ada masalah tidur masa itu. Dan pada masa yang sama juga aktiviti-aktiviti yang monotonous, macam dia tidak merangsangkan otak kita, merangsangkan deria yang banyak, macam memandu, menonton televisyen, membaca surat khabar atau dalam meeting. Kadang-kadang itu boleh melibatkan seorang itu mengalami microsleep. Maksudnya otak seorang itu tertidur, tetapi organ deria lain seperti mata, tangan, kaki mungkin masih lagi aktif. Baik, dia tak sing lah, dia tak selari penugasan macam tu. shut off. Dia tidak dapat terima isyarat daripada mata. So macam otak kita shut off untuk sementara waktu tu. Baik. Okey, kita tahu bahawa microsleep ni kata antara individu yang doktor kata berhutang tidur lah. Ya, betul. Kan? Tak cukup 7 hingga 9 jam. Ada tak keadaan seseorang individu lain yang boleh menyebabkan microsleep ni? Mungkin dari segi penyakit ke, berpenyakit ke, individu yang berisiko boleh mengalami microsleep ni? Seperti yang saya katakan tadi, kalau daripada segi kuantiti tidur, kalau seseorang itu walaupun dia tidur untuk 7 atau 9 jam, dia kuantiti itu cukup. Tapi kalau kualiti itu tidak ada, maksudnya ada individu yang mengalami penyakit yang kita panggil sebagai OSA, obstructive sleep apnea. Sebab kalau kita tengok daripada segi tidur, sebenarnya kita perlu melalui beberapa peringkat tidur. Kita panggil stage of sleep. Daripada stage 1, 2, 3 and 4. Untuk kita tidur yang lena, kita memerlukan untuk melalui setiap fasa peringkat tidur itu. So untuk pesakit-pesakit yang mengalami masalah OSA, apa yang terjadi adalah itu yang berdengkur yang betul. Berdengkur. So pada masa itu bila kita tidur, kalau kita lihat kalau pasangan melihat individu itu tidur, mereka akan melihat mereka tiba-tiba berhenti bernafas sebab tempat pernafasan itu tersangkut. So untuk masa itu dia pernafasan kita berhenti dan oksigen badan kita turun dan satu tahap dan otak kita akan sedar tapi badan kita tak sedar untuk kita bernafas kembali. So kita akan nampak dia macam tersedak. So untuk individu-individu ini walaupun mereka tidur 7 jam, 9 jam, mereka asyik rasa macam penat semua tu sebab kualiti mereka tidak ada. Baik saja mereka tidur lena, mereka terjaga. Baik saja tidur lena, terjaga sebab tempat pernafasan tu tersekat. Sebab kadang-kadang pun individu yang mempunyai masalah dengkur yang kronik, yang teruk kan, dia duduk je pun dah boleh tertidur sekejap kan. Jadi itu antara boleh dikatakan kategori microsleep ke atau bagaimana? Betul. Itu adalah faktor yang microsleep itu yang adalah sebab kualiti tidur yang terganggu. Okey, jadi masalah ni sebenarnya selain daripada kata kita perlukan cukup masa 7 hingga 9 jam dan kualiti tidur yang cukup. Selain daripada itu ada tak rawatan-rawatan yang boleh kita lalui untuk microsleep ini? So kita boleh melihat daripada dua aspek. Satu daripada segi kuantiti dan satu daripada segi kualiti. Daripada segi kuantiti, kalau boleh kita mendapatkan tidur yang cukup. Lepas itu kalau boleh kita janganlah minum minuman yang ada kandungan kafein
pada lewat petang atau masa malam. Tapi bukan kafein akan membantu untuk tak Dia- mengantuk. Kalau kita kata kau mengantuk je, okay, minum kopi. Kita ambil kafein. Betul. Tapi masalah tu kalau you minum kafein sebelum tidur, you tidak dapat tidur sepanjang malam. Oh, ya tak juga. So elakkan Petang tak boleh? lewat petang kat awal petang okey lagi. Kalau lewat petang kadang-kadang di time masa tidur kita terlalu aktif, otak kita aktif. Pada masa yang sama sekarang kan zaman handphone semua tu, ramai yang sangat aktif dengan handphone, dengan Facebook, WhatsApp, main game semua tu. Sebelum tidur kalau otak kita terlalu aktif dan kita pun ada masalah untuk tidur juga. Sebelum tidur jangan tengok TikTok lah. Kalau boleh. Dengar tu itu elakkanlah kalau boleh. Maknanya betul. Kurangkan aktiviti sebelum tidur tu. Ya, betul. Dan kalau boleh buatkan bilik tidur kita selesa yang boleh, tutup lampu. Ada orang yang mereka tidur dengan lampu buka. Itu pun boleh menyebabkan. Ya, sebab otak kita dia memainkan peranan untuk memastikan sama ada masa tu siang atau malam. Kalau kita buka lampu, kadang-kadang otak kita fikir dia masih lagi siang. So dia kita tidak dapat adjust masa tu dan tidur kita akan terganggu. Okey. Tadi doktor kata ada dua bahagian. Okey, yang ni, yang bahagian kedua? Kalaulah walaupun dengan kuantiti tidur yang mencukupi tapi anda masih lagi selalu rasa letih, penat dan mungkin ini adalah masalah dengan kualiti tidur. Kalau boleh, mungkin boleh jumpa dengan seorang doktor untuk mendapat nasihat doktor sebab kadang-kadang ini adalah masalah dengan OSA. Dengan masalah OSA, apa yang kita boleh lakukan adalah kebanyakan adalah sebab masalah obesiti. Obesiti sebab masalah obesiti kalau banyak tempat yang kita boleh membesarkan badan kita tapi tempat pernafasan ini dia kalau lemak tu semua akan kat dalam. So satu tu kalau boleh kurangkan berat badan. Kedua itu kadang-kadang ada beberapa struktur anatomi yang boleh menyebabkan salur pernafasan kita menjadi sempit. Salah satu tu kalau tonsil kita terlalu besar, hidung kita, tulang rawan kita bengkok, adenoid besar. So masalah-masalah ini boleh membuatkan kita ada OSA. Bukan saja orang dewasa tetapi kanak-kanak pun juga boleh ada masalah OSA dengan microsleep ini. So ada orang dia boleh mengganggu pembelajaran di kelas sewaktu cikgu mengajar. Oh, maknanya microsleep ini bukan hanya orang dewasa tetapi boleh menyebabkan kanak-kanak juga. Ya, betul. Wow, maknanya ini berangkai juga ni doktor. Kan berangkai juga maknanya tadi doktor katakan sebab kita ingatkan bahawa microsleep ini sahaja hanya membabitkan kurang tidur kan, lepas tu memandu, tapi rupanya banyak lagi faktor-faktor lain. Ya, betul. Sebab untuk microsleep ini banyak penyakit yang dia cuma melibatkan individu berkenaan saja. Tetapi untuk microsleep ini kalaulah seseorang itu tengah memandu atau tengah mengendalikan jentera masa di tempat kerja semua tu, dia bukan saja membahayakan diri sendiri, tetapi dia juga membahayakan orang pengguna jalan raya yang lain dan orang awam sekali. Maknanya kalau berlakunya dalam 1 hingga 5 saat itu akan membawa kepada kemalangan jiwa yang mungkin kita rasa lebih teruk kan. Mungkin pesanan doktor lah kepada individu mungkin pastinya yang nak melalui perjalanan yang panjang, ketika kita berhadapan dengan penugasan yang panjang kan, memberikan fokus. Bagaimana untuk mengelakkan mungkin pesanan doktor kepada mereka? Seperti yang Kak beritahu tadi, ada setengah masa yang badan kita akan rasa lebih letih. Kajian memang mendapati bahawa time lebih kurang pukul 3 sampai 5 pagi atau 2 sampai 6 pagi atau pukul 2 sampai 4 petang, masa itu memang badan kita akan lebih letih. Masa itu patut tidur ke? Bukan, kalau boleh jangan pandu jarak jauh. So kalau kita perlu pandu jarak jauh, kalau balik kampung ke semua tu, pastikan kita dapat tidur yang mencukupi sebelum kita mulakan perjalanan itu. Dan kedua tu, kalau boleh kita ada penumpang yang kita boleh bersembang, berbual sepanjang jalan itu. Sebab kalau penumpang tu tidur, doktor? Kalau kita itu kena pandai pilih yang duduk sebelah kan? Ya, sebab penumpang pun ada tanggungjawab juga. So kalau boleh bersembang, semua ini adalah untuk supaya otak kita, dia ada rangsangan otak kita, bukan saja membuat tugas yang monotonous sepanjang masa. Kalau boleh radio pun dengar lagu yang lebih rancak sikit, bukan slow semua tu. Ya, okey. Baik, terima kasih doktor atas perkongsian ini kan, sedikit tips dan juga ilmu yang kita mengetahui berkenaan dengan microsleep ini. Jaga-jaga bawa sedikit apa yang kita dapat ini untuk panduan kita sendirilah sebenarnya untuk melakukan perjalanan dan juga penugasan kita
tidur itu penting. Terlebih tidur pun tak boleh juga. Sebab kita perlukan tidur yang sangat berkualiti untuk kita lakukan rutin harian kita. Baik, terima kasih Dr. Johnson Ng Wei Siang, merupakan pakar otorino laringologi ataupun pakar ENT doktor. Terima kasih. Dan merupakan visiting Sri Kota Specialist Medical Center Kelang. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti MHI akan membawakan sedikit perkembangan ini berkenaan dengan artistik dalam kehidupan harian. Ini mereka yang pastinya mempunyai daya usaha dan kreativiti sendiri. Bagaimana mempercantikkan lagi ruang rumah mereka. Walaupun di luar nampak macam rumah murah saja, tapi di dalam, wow. Sebenarnya selepas ini. Dari stor ke bilik kokpit kapal angkasa, itu kreativiti yang dihasilkan seorang pelukis tanah air, Ahmad Fatil Zakaria. Hanya 4 hingga 8 jam sehari diambil bagi melukis mural di permukaan dinding biliknya. Konsep macam ni, idea dia datang sebelum tahun 2020 lagi, saya dah berazam. Tahun 2020 saya kena buat something yang wow. Jadi saya terfikir, apa nak buat lah. Saya fikir, saya nak ada satu tempat yang best untuk saya melukis, untuk cari idea. Tempoh saya siapkan ni lebih kurang dalam 1 bulan lah. Saya buat selepas habis waktu bekerja. Saya waktu tu memang disiplin lah. Aku nak kena buat yang something yang best. Waktu tu government kata PKP kan. Waktu tu saya rasa seronok. Boleh duduk rumah, boleh cuti kerja. Jadi saya boleh fokus benda ni. Mesra disapa Fatil, bapa kepada seorang anak ini bermodalkan wang saku sendiri sebanyak RM500 bagi membeli peralatan melukis. Orang rasa macam tak sangka lah ada punya orang Malaysia yang boleh buat macam ni. Lepas tu rasa macam dia orang yang dah follow saya lama. Saya tiba-tiba senyap, dan tiba-tiba saya datang balik buat benda yang epic macam ni. Dia orang memang terkejut lah. Cabaran dia sebab saya tak belajar mana-mana tempat. Jadi setiap apa benda yang saya nak buat, saya kena fikir sendiri. Jadi saya lalui banyak kesilapan lah. Saya buat salah. Kadang-kadang tu rasa nak give up juga, tapi saya teruskan. Benda-benda yang salah ni ajar saya. Sebaik saja saya masuki di dalam bilik ini, saya merasa seperti berada di angkasa lepas dan saya sangat teruja sebenarnya dengan seni lukisan yang dihasilkan 100% oleh Fatil sendiri ya. Dan saya difahamkan juga Fatil mendapat inspirasi untuk melukis yang ada di dalam bilik ini daripada filem antarabangsa ya, seperti Star Wars dan juga Guardian of the Galaxy. Menarik bukan? Kini, anak keempat daripada 9 beradik ini masih menyiapkan mural di bahagian ruang tamunya. Berfikir di luar kotak, itu pegangan bagi anak jati Kuala Lumpur ini sejak kecil lagi. Saya memang minat dalam bidang seni lukis ni sejak umur 4 tahun lagi. Jadi memang selalulah saya asah bakat saya dengan melukis-lukis. Memang perancangan masa depan nanti saya akan cari lagi idea yang di luar kotak. Saya akan buat sesuatu yang di luar jangkaan orang lain lah. Dan impian saya suatu hari nanti orang akan kenal lah siapa itu Fatil. Tampak menarik dan kemas, Fatil sentiasa perbaiki kemahiran seninya dengan melakar potret setiap hari. Berjuang dalam seni lukisan tidak semudah yang disangka. Sedikit sebanyak, ia dapat memberi inspirasi buat anak muda di luar sana.
Itulah contoh yang paling cantik masa yang kita ada semasa PKP fasa pertama tu dijadikan orang kata hasil kerja yang cukup cantik dalam interior rumah sendiri, dan syabas diucapkan kepada Fatil kerana orang kata merealisasikan apa yang diingini semasa tempoh PKP itu untuk dijadikan satu bilik yang cukup orang kata futuristik gitu. Bercakap berkenaan mencantikkan interior kawasan rumah kita, ini pasti memerlukan salah satu orang kata mata ataupun daya melihat kecantikan atau menjadikan ruang yang kosong itu sebagai satu kawasan yang betul-betul kita boleh suka, kita sayang dan mungkin punya elemen-elemen artistik. Dan bersama kita hari ini, kita akan membincangkan menjadi artistik dalam kehidupan seharian. Mereka berdua ini pasti menunjukkan cara ataupun maksimumkan masa yang ada untuk mencantikkan kawasan dalaman rumah mereka. Kita ada Dayan Trisha hari ini, seorang artis yang cukup jelita dan cukup artistik, dan juga Syaiful Nazrin Musa. Apa khabar? Baik. Syaiful ni juga pernah viral di Twitter pada satu ketika kerana dengan effortless dan tak ada memang cantik sangat gambar yang dikongsikan, cara awak mencantikkan kawasan rumah itu. Jadi terima kasih meluangkan masa. Hari ini kita bagi inspirasi kepada semua, bagi saya juga yang rumah saya kosong je sekarang ni. Jadi sekarang macam mana kalau dikongsikan, macam Dayan dia sebutkan tadi, macam rumah Syaiful ni adalah kononnya versi lelaki bagi hiasan dalaman bagi Dayan. Ada orang kata. Ada orang cakap lah. Di Dayan macam mana memulanya? Memang Dayan ada minat yang dalam mencantikkan interior ke macam mana? Dayan rasa memang dari kecil lah Dayan memang suka interior design. And then Dayan memang suka kalau duduk dalam rumah tu, every corner tu mesti macam like picturesque. Kan, jadi macam kalau kakak gambar kat sini, cantik. Kalau sini cantik. So macam I suka benda tu. I suka tengok kawasan bedroom, living room, semua cantik-cantik. So maybe bila dah duduk dalam rumah sendiri kan, dia nak tukarkan every corner tu jadi sesuatu yang cantik memandang. Kan. Dan bagi Syaiful pula, Syaiful ini menjadi sangat viral dan juga dihubungi oleh rakan-rakan artis melalui DM dan sebagainya untuk minta tips kan. Jadi Syaiful pernah tak macam merasakan, so Syaiful ni bukan seorang profesional. Ya, bukan. Bukan seorang profesional, tapi mendapatkan inspirasi itu dari mana sebenarnya? Okay, so first of all dari Pinterest. Saya memang Pinterest. Ya, Pinterest. Wow. Dia sangat banyak kan? Pinterest like, memang macam-macam ada. Like any kind of like inspiration semua ada. Ya, dari situ saya macam wow, I should try this, I should try this. Bukan kita tiru sebiji, but kita jadikan macam apa orang kata, just ikut sikit-sikit je. Okey, macam saya lah. Yang memang tak artistik langsung. Bagi saya bilik yang kosong tu, saya pandang je bilik tu. Macam mana kalian berdua, macam kadang-kadang kita dapatkan inspiration daripada Pinterest, internet dan sebagainya. Tapi untuk merealisasikan, nak mendapatkan barang-barangan tu, sofa, cat sebagainya, nak kena lukis dulu ke? Nak kena mix and match dulu ke? Macam mana proses dia? Proses dia, first kali kita kena pilih colour. So, pemilihan colour tu sangat penting. Kalau macam konsep kita more to bohemian, so colour-colour yang macam striking, kita tak boleh apply dekat decoration tu. So, for me, pemilihan colour tu sangat penting lah. Saya dah stalk Instagram Dayan sejak lama. Jadi saya tengok setiap gambar itu memang cantik. Jujur Jangan cakap saya stalker. Saya memang suka gambar-gambar awak. Jadi majoriti gambar tu memang dalam rumah Dayan sendiri. Majoriti dalam rumah. Sebab itulah Dayan rasa macam like kalau kita ada rumah yang cantik, senang. Tak payah nak keluar tak ke gambar. So siap kat rumah aja, and then macam I work with a lot of brands, right? So macam we have to make sure that our photos are nice and presentable and well curated. So kita curate rumah sendiri supaya senang kerja. Okey. Yes. Jadi bagi Dayan, masa mula-mula start dululah. Sebab kita faham Dayan dah pindah rumah baru kan. Sejak September lalu. Jadi bila Dayan melihat ruang rumah tu, memang dah visualkan, okey, saya nak sudutnya macam ni. I want this corner to be like this. Saya nak colour macam ni. Memang macam tu ke? Ataupun mendapatkan pertolongan profesional dulu ke? Actually, I memang dah visual. I tahu I nak chandelier besar. I nak letak kat situ. And then macam I tahu colour macam Syaiful cakap, dia kena ada colour. Tapi for me, mungkin I jenis yang kalau I nampak kat mana-mana kedai macam, okay, ni cantik, I beli je. Okay. So with me, my process ada banyak trial and error. So ada a few times yang macam I beli meja, tapi lepas tu dah lama-lama dah letak furnitures lain tak masuk pula. So I jual, I beli baru.
Okey. So for me, banyak step I, dia memang betul-betul trial and error lah. Jadi banyak jugalah bazir duit. Yelah. Itu antara orang kata R&D-nya di situ ya. Yes. Okey, saya nak fahamkan lah. Katakan kawasan rumah kita ni memang bare, kosong, tak ada apa. Adakah kita plan rekaan kita tu berdasarkan setiap sudut ataupun kita akan adakan satu centerpiece atau satu yang utama kat situ. Jadi selepas kita dah fokuskan kat satu, katakan meja lah, meja jadi centerpiece kita kan. Lepas tu kita akan reka selepas itu satu persatu ke bagaimana? Contohnya. For me, yes. Kita kena ada satu yang macam kalau satu rumah, contoh living room. Tarikan utama dia. Yes, room. Tarikan utama dia apa yang kita nak buat. So bagi saya, tarikan utama saya bila dekat dalam rumah living room is my sofa area. So bila sofa area tu dengan TV cabinet tu kena relate. So yang tu macam orang masuk-masuk dan orang nampak tu dulu. Okey. Bila kita bercakap berkenaan mempunyai mata yang artistik, kita nak cantikkan kawasan rumah kita dan sebagainya. Adakah ia menggunakan kos yang sangat tinggi ataupun itu pulang kita pandai cari ke tidak? Macam mana sebenarnya, Dayan? I rasa memang it all depends on you punya taste tu satu, and then satu lagi tak semestinya benda tu kena mahal langsung. Sebab I punya barang-barang dalam rumah semua ranging daripada harga yang tak mahal langsung to like ada yang a few yang mahal sikit lah. Tapi kalau you betul-betul pandai cari, in the website macam-macam ada. You boleh cari yang benda yang sama tapi a lot cheaper, right? So mostly kena beli dekat online lah. So dekat online memang banyak choice and then dekat situ Kalau macam beli online sampai tak sama macam mana? So kita kena check size. That's very important. You have to check the measurement. Okay. Sebab kadang-kadang kita banyak tengok orang kita beli gambar kerusi, rupanya besar ni, dia besar tangan. Sebab dia tak tengok dia punya size. Okey, so tipsnya kena tengok size dimension dia. So kita kena ukur lah siap-siap sebenarnya. Beli je tip tu. I ada measuring tip kat rumah. You ukur. Carpet, sofa you ukur. Okey. Jadi macam Dayan, berapa lama ambil masa untuk katakan ruang ruang tidur lah. Okey, berapa lama tu nak cantikkan? I rasa rumah I memang tak akan pernah complete. Ada je benda yang I nak tukar, ada je benda baru yang nak masuk. So macam bagi I, as long as I live in the house, I akan nak tukar. Tak akan pernah siap bagi I. So macam sementara dia nak siap, tak tahu bila tu, make sure dia cantik je. Setiap bulan akan bertukar lah. Yes. Setiap bulan set gambar baru tu ada sudut baru. Wow. Okay, Syaiful. Bagi Syaiful memang dah biasa bagi tips kat selebriti ataupun sesiapa sahaja yang nak bermula kan. Kau nak jadikan the first tip ataupun tip pertama bagi mereka yang memang tak ada mata artistik, tak pernah bermula untuk cantikkan ruang dalam rumah tu, apa yang boleh jadikan the first step? Okay, so for the first step, kita kena pilih konsep. Konsep dulu? dulu? Yes, kena pilih konsep dulu. So konsep apa yang kita rasa macam, I suka konsep ni. So kita kena pilih konsep tu dulu, then baru kita boleh starting slowly, tengok dari Pinterest. So kita boleh apply sikit demi sikit. Pemilihan warna, cat dinding, warna betul. karpet, warna perabot pun ni. Perabot kita bukan beli tiap minggu, betul tak? Betul. Jadi itu pun kena masuk dalam tema kita sebenarnya. Yes. So kita beli dulu barang-barang yang utama, macam contohnya sofa, TV cabinet. Yang tu adalah perabot yang utama kena ada. Okey. Dayan, mungkin bagi Dayan sendiri, adakah mempunyai ruang artistik yang dijiwai oleh Dayan Trisha sendiri ini membantu Dayan untuk menghasilkan hasil lagu yang lebih? Oh yeah, very much so. Sebab I rasa kawan-kawan yang datang rumah semua kata rumah I macam cozy and it helps. You know, when you're in an artistic environment, it stimulates your brain to like work better, especially creatively. So macam I suka bila when I paint, I ada macam, you know, I am in the colour palette that I want to be in. Wow. Something like that. So macam kalau kat rumah I ada satu ruang tu, ruang cermin. Yang cermin big gold mirror, situ memang I macam suka buat. Padahal tak ada function pun, cuma macam it's just pretty. You know, I memang suka lah benda-benda yang macam tu. And then ada satu ruang pula untuk piano. And then I letak macam like, because I bought a lot of
art from local artists. So my friends semua artis yang local, and then I support them. I beli and then letak dekat my house. I buy commission painting. So macam when you're surrounded by art, you are certainly inspired lah. Okay. You are definitely an art yourself. So ada Dayan pun. Wow, deep tak my pick up line. Okay, Dayan pun ada satu single yang baru yang akan dibincangkan pada akhir rancangan kita hari ini. Jadi yang ke mana? Dan kita ucapkan terima kasih kepada kalian berdua kerana berkongsikan sedikit sebanyak, orang kata the first step, langkah pertama macam mana untuk mencantikkan ruang dalam rumah kita ni, kerana penting itu kawasan rumah kita dan patutnya kita lebih selesa berada di dalam rumah kita sendiri. Terima kasih ucapkan Dayan Trisha dan juga Syaiful Nazri Musa. Dayan akan berada bersama kita selepas ini, jangan ke mana. Dan kita akan berehat seketika, sekembalinya kita akan berbincang banyak lagi pengisian yang bagus. Tetapi sebelum itu, kita saksikan bingkisan ini yang telah pun dikunjungi oleh Safwan Mazlan, wartawan kita, untuk menampilkan kelainan menawarkan makanan barat atau western disuntik dengan elemen makanan Jawa. Jadi apa yang menarik ini adalah ini antara makanan seafood yang termurah di Ipoh. Mari kita saksikan bingkisan ini. Pada tahun 1988, Ipoh telah diisytiharkan sebagai sebuah pusat bandaraya negeri Perak. Dan di Ipoh juga terdapat banyak bangunan klasik yang telah dibina pada awal 1820-an lagi. Dan dikabarkan di Jalan Raja Musa Aziz ini terdapat sebuah restoran yang menyediakan makanan barat ataupun western food yang disuntik dengan elemen Jawa. Dan dikabarkan juga restoran ini menyediakan seafood antara paling murah di Ipoh. Benar atau tidak? Saya nak pergi cubanya. Melangkah masuk ke dalam restoran ini, saya terpukau dengan aroma yang tiba-tiba menerpa hidung. Melihat pelanggan yang menikmati hidangan makanan laut betul-betul membangkitkan selera. Warteg Ipoh. Restoran dimiliki oleh Muhammad Faizal Adnan, lebih mesra dengan panggilan Cho di kalangan teman rapat. Dia juga menghidangkan juadah ini kepada penduduk Ipoh lebih dari 5 tahun. Warteg ni pada mulanya sebelum ni saya selalu pergi ke Kota Bandung. Jadi bila saya berjalan di Kota Bandung, saya nampak warteg ni, orang Indonesia panggil warteg, ada di mana-mana. Jadi saya ambil nama warteg ni bawa ke Ipoh. Apa kelebihan seafood kat warteg dengan kedai seafood yang lain? Seafood di warteg ni kami menggunakan konsep ala-ala Jawa. Contoh macam Java Cat saya ni, kami ada tempe, serung, tahu dan kacang panjang. Ia berbeza dengan kedai seafood yang lain seperti yang banyak orang jual share out. Pada mulanya kami menjual share out sahaja. Tapi kami cuba upgrade daripada lobster, king crab, french crab dan sea bass. Yang terbaru kami buat udang galah. Baru pun dah naik. Sedap pun udang ni. Rasa sebenarnya tadi sebelum saya datang, saya dah makan. Tapi bila duduk selacur dengan bau kat dapur, menyelerakan. Bolehlah kita try lah. Boleh. Jom. Okay, ini adalah lobster yang dimasak oleh Cho sebentar tadi kat dapur. Dan ini pula Alaska King Crab, antara yang termahal di sini. Jadi Cho, nak makan lobster dengan crab ni mesti ada cara kan? Boleh tunjuk sikit macam mana cara nak makan seafood ni? Okey. Ada ni. Tak ada lah susah sangat. Bolehlah, cuma tajam apa? Sebab ada duri ni kan. Tajam ni. Tengok. Kita buat kat tempat sempit ni. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia rasa pedas-pedas sikit. Alhamdulillah. Rasa mana-mana sedap. Dia pedas. Ni jangan tertipu bila tengok atas ni. Bukan saja lobster, tapi dia ada juga. Ni ada apa ni, Jok? Ni kita ada hitam, masa, prawn, lala. Rasa dan harga yang berpatutan menjadi faktor utama pengunjung ke restoran yang menjadi lokasi wajib bagi peminat makanan laut. Pertama kali saya makan lava lobster ni, rasa dia okey lah, pedas. Semua cukup lah, rasa sedap lah.
Hari ini saya cuba untuk makanan Java Lobster. Rasa dia sedap tapi agak pedas sikit lah. Tapi memang sedap lah. Dengan dia punya udang pun agak besar. Jadi kalau siapa yang lapar tu memang senang yang lah makan. Bagi mereka yang ingin mencuba lobster ni, Warteg menyediakan 3 perasa. Seperti yang saya makan ni adalah Java crab. Dia sedikit pedas dan manis. Dan lagi 2 tu adalah macam apa? Kita ada perasa masak lemak dan kari. Dan ini antara pilihan customer di sini. Java crab sambal ni paling banyak permintaan. Baiklah, kita cakap benda banyak. Sekejap lagi, jom kita rasa, kita makan. Jadi kami nak menikmati hidangan Java crab ni. Jom makan. Lap sikit air liur tu, Fariha. Ini cameraman semua ni pun. Safwan. Baik. Lobster. Dia bawa Alaskan kita crab. pergi Ipoh makan seafood. Boleh. Kalau kesempatan bawa keluarga, bolehlah ke sana. Sedap agaknya tengok Safwan makan macam tu memang. Itulah. Dia angkat lobster, ada lagi. Bawah tu dia masa. Harta karun. Mulala, Lili, Lulu semua. Baik, kita nak bersama dengan tadi kita dah bersama dengan Eddie Iskandar kan. Kata apa dekat restoran Roti Selimut Pak Ali. Roti Selimut Pak Ali. Kita tanya dia roti selimut Pak Ali, roti selimut tu apa? Dia kata nanti. Sekarang ni kita nak tanya apa roti selimut tu? Berselimutkah Eli Iskandar di sana? Eli, mana rotinya? Okey, sekarang ni Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Okey, roti selimut ni very simple. Senang ringkas. Roti biasa prata. Just kita modifykan dia, letakkan cheese, mayo, sos, sardin, and then ada sambal, dia punya sambal sos dia lah. Dan ada 2 biji telur atas dan bawah. So, itu yang dikatakan roti selimut. Apabila saya wawarkan benda ini dan saya jual benda ini, maka pelanggan ramai tertumbu pada roti tersebut. Sampailah hari ini, gitu. Baik. So, berapa lama dah roti selimut ni mendapat perhatian? Perhatian lebih kurang dalam 3 tahun dah. 3 tahun dah. Baik. Dan Pak Ali berniaga di sini berapa lama? Hampir 18 tahun dah. Idea untuk roti selimut ni datang dari mana? Idea ni daripada ni. Pohon-pohon hijau, buku-buku hijau ni. So dia give. Saya pun kata saya nak olahkan roti ni supaya orang dapat makan lebih baik lagi. Bermutu lah. Mana dia punya collection dia lagi bagus lah. Gitu. Dekat dengan alam lah ya? Alam. Okey. Dia suasana tu bumi hijau dia. Melaka apa ni? Melaka bandaraya bersejarah. So pelancong ramai datang. So saya cuba buat sedaya upaya saya yang terbaik lah untuk roti selimut. Dia ada roti welding lagi. Tu saya dengar juga ada roti welding pula. Welding pula macam mana? Welding dia different, dia tak ada, dia tak letak cheese. Okey. Same pattern, sama juga dia punya acuan dia punya bahan dia. Tinggal tak ada cheese saja. Okey. Differentkan dia. Jadi orang yang datang ni tahulah mana satu welding, mana satu selimut. Okey. Kita bercakap tentang situasi PKP sekarang ni kan, tentang bisnes. Sebelum tu saya nak rasa lepas ni boleh ya? Boleh, tak ada hal. Okey, katanya 4 bulan tidak beroperasi. Betul. Dan baru 3 minggu saya berniaga. Jadi bagaimana keadaannya sekarang? Sambutan masih kekal lagi. Dia tak lari, kita tak buka pun dia orang WhatsApp. Dia kata bila Pak Ali nak buka kedai dan sebagainya, anak-anak nak makan dan sebagainya. So, sambutan bagus, tinggal perintah kawalan pergerakan ni maka terbataslah kepada orang berniaga. Kalau yalah kita bukan restoran dan sebagainya. Dan simple only gerai kan. So, pendapatan tak masuk. Kemudian lepas diberi kelonggaran dan kemudian Pak Ali kat sini. Lepas diberikan kelonggaran, jadi Pak Ali dapat menjalankan kembali bisnes ini.
Cuma ada SOP yang perlu dipatuhi. Jadi macam mana setakat ini? Saya amat prihatin dengan kerajaan Malaysia ni. Jika dia buat macam ni, sekurang-kurangnya mengelakkan daripada penyakit-penyakit bersebar ni. Kita tak nampak penyakit tu. So, saya follow the instruction SOP ni. Saya pun kita bekas tentera, disiplin lah. Jadi saya letakkan ni jarak-jarak. Hanya kalau dia orang nak kata nak join sekali dalam meja, saya tak benarkan lah, saya kata. Saya kata ikutlah arahan. Saya kata kalau nak menjaga, nak makan, saya kata ikut arahan. Nanti pihak tertentu nanti dia bagi sekat kita, nanti kita terus tak boleh menjaga. Dan kamu pun tak boleh makan nanti. Saya pun tak ada pendapatan. Kamu tak boleh makan, kita tak boleh berniaga. Pendapatan tak masuk. Dua-dua tak dapat. Rugi. Tapi buat masa ni so far, dia orang ni ikut arahan. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Kami ni kru datang pada hari bekerja, weekdays. Biasanya ataupun jangkaannya tidak seramai ni. Macam hari Minggu pula sambutannya. Saya sebenarnya Sabtu Ahad tak berniaga. Baik, patutlah waktu hari kerja. Because saya ada persatuan saya buat kerja-kerja amal. Baik. Samping itu, saya bukan tentera, saya bersara. So, saya Sabtu Ahad ni saya dapat mencampur masyarakat. Ada kadang-kadang kita pun jadi ketua-ketua dalam taman-taman tu kan. Baik, jadi aktif lah ni ya. Aktif lah. Baik. Pak Ali, lokasi Pak Ali ni nak kata senang nak sampai, tempat letak kereta pun banyak, ya. Cuma dia menghala keluar. Jadi itu cabaran sikit untuk orang-orang yang baru nak masuk Agro. Saya sebenarnya menjaga selepas saya bersara tahun 99. Saya dah menjaga, saya mula menjaga bertimpun dalam usahawan penjagaan makanan ni, makanan minuman ni pada tahun 2001. I mean 3 tahun tu saya rehat dan saya buat kajian lah apa perlu saya buat. Jadi 2001 tu kawasan ini padang jarak, padang terkukur tuan-tuan. Tak ada pokok-pokok hijau ni sebagainya, alam sekitar tak ada lagi. Baru nak bangun lah kata orang. So, saya banyak bersabar lah sebenarnya. Mungkin Allah tu Maha Kaya, orang yang bersabar dia bagi kita kebaikan kemudian hari yang gitulah. Ya, kenapa tak buat di tengah sikit di kawasan dekat MITC ke dekat Bandar Hilir ke? Betul. Saya sebenarnya faktor umur pun 1 year juga. Kita pun ada aktiviti sosial yang lain. Tadi saya tak nak. Seimbang kata orang. Baik. Kita pun harus retire tadi. Saya dah bersara dah. Jadi maknanya meletakkan kedai makan ini di kawasan yang sedikit jauh. Jauh, tapi dia orang boleh cari kita. Suasana parking kereta pun senang. So dia orang pun kadang-kadang meeting pun dekat sini. Betul. Lepas tu kalau nak balik masuk Melaka, U-turn aja lah kan? U-turn aja. Tak ada masalah. Suasana dia pun harmoni lah kata orang. So bersih, kebersihan dia bersih. Dia macam macam bekas tentera ni nak buat bisnes pun ada taktikal dia. Ada. Yang pertama sekali berdisiplin. Yang keduanya kita jujur. Kita buat satu makanan minuman tu biar berasa dan sebagainya. Kita tak payah, orang akan cari kita. Betul. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Jadi kalau anda nak datang ke Melaka tak pernah sampai ke roti selimut Pak Ali ni, GPS saja memang akan jumpa. Pak Ali ni saya punya kan? Google, boleh. Kalau Google pun dah ada dah. Google pun ada ya? Google aja. Saya ada review lagi. Betul kan? Baik. Terima kasih banyak Pak Ali. Saya tak nak kacau masa sebab ramai yang menantikan roti selimut ya. Saya pertama sekali saya pun terharu lah. Terharu, terbingung-bingung yang mana puan ni telefon. Dia kata saya daripada TV3 dan sini. Jadi saya kata, buat apa ni? Dia kata saya nak hantu Pak Ali dan sebagainya. So saya pun nak lokasi kami. Saya nak dengar tuan pula ada. Allah. Lagi semangat saya. Itu yang kami seronok datang tu walaupun di saat-saat akhir ni. Kurang 24 jam kami berhubung. Okey, terima kasih kali. Kita nak pass balik kepada studio Terima kasih banyak. Tadi saya nak rasa roti selimut dan saya akan kongsikan pengalaman tu sama kalian semua. Kembali ke Cerita Pentas. Saya akan buat sekarang ni. Yang terbaik. Yang terbaik. Thank you. Yang terbaik. Terbaik. Tak ni Ellie versus Pak Ali. Baik, nanti diharapkan Ellie bawa lah juga roti selimut tu, roti selimut kan. Tak jauh Melaka ke sini. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan melihat pula minuman alternatif penyejuk badan bagi anda yang suka makan durian ke apa ke nak sejukkan badan. Inilah minumannya. Teruskan menonton Malaysia Hari Ini.
Yang apa nama air ni? Air minuman sejuk-sejuk. Oh, dah on dah kita. Okay, Oi, borak cakap. sekejap je bagi kita rehat ya. Baik, kita bersama dengan Puan Nur Azia Mahmud dan Salasiah Harun. Adik-beradik ke? Tak. Tak, bukan. Oh, ya? Kami satu Satu apa? Satu tim. Satu tim. Tim apa? Tim bola sepak, tim bola jaring? Ha? Tim Aquada. Tim Aquada. Aquada. Okey. Baik, ini berkenaan dengan minuman alternatif penunjuk badan, kan? Sebelum tu kita jemputlah dulu peserta dari Korea Selatan. Okey. Di hadapan ni nampak macam lai cikang, tapi ni apa nama nama minuman ni? Nama dia actually lai cikang, tapi kita gunakan minuman sejuk-sejuk. Minuman apa? Minuman sejuk-sejuk. Minuman sejuk-sejuk. Okey. Untuk orang Korea macam saya. Okey, ini antara bahan dia. Apa dia? Okey, kita ada longan kering. Ni, longan kering. Longan kering. Okey, kita boleh tengok kat sini lah. Longan kering. Kita ada gula lotus gula kabur. Dia tunjuk macam tu kabur kan. So kita ada kurma merah dan juga lotus seed. Kita ada fungus. Fungus ni bukan fungus yang tu tau. Fungus nama dia. So kita ada gula batu, gula merah dan juga bali. Ini kita ada Selasih. Jadi sebenarnya minuman ni sangat berkhasiat lah sebenarnya kan. Kita melihat bahan ni memang orang kata bukan sahaja menyejukkan. Sebab kalau kita belajar betul-betul tu dia macam bagi macam tenaga dan sebagainya. Betul. Sebab macam Bali ni memang daripada dulu memang orang gunakan untuk menyejukkan badan kan. Okey. Cara nak buat tu macam mana? Cara rebuskan 1.5 liter air. Okey. Tunggu sampai dia mendidih ya. Okey. Kalau nak dia rasa bau wangi, kita boleh tambah daun pandan. Oh, daun pandan. Tapi kami tak bawa. Kami tak bawa. Tak apa, kita ada kat tepi tu. Tapi nak ambil tu kena isi form dulu kalau nak ambil daun pandan kat si pentas ni. Okey. Sampai dia mendidih dulu ya. Okey. Tapi ini yang depan ni apa ni? Ini bungkusan dia. Minuman ni. Oh, ni jual lah ni. Berapa ni kalau satu ni? RM16. So untuk yang diminum untuk 5 hingga 6 orang. Jadi dia memang sesuai untuk satu jug lah kira. Ya, betul. Okey, kalau kita lihat kan antara bahan-bahannya, tadi kata bali antara salah satu bahan yang boleh menunjukkan badan. Yang lain-lain ni. Okey. Yang lain-lain tu apa dia punya peranan dia? Peranan dia tu. Okey. Macam kurma merah yang kita tahu kan. Kurma merah sangat bagus untuk kita punya body kan. Maksudnya contoh kalau orang yang lepas bersalin ke, dia kan suka minum kurma ni, dia juga bagi tenaga kat kita. Lepas tu kita ada longan kering. Longan kering ni kalau macam kita biasa makan dan minum sesuai untuk orang yang breastfeed. Menambahkan susu badan. Okey. Yang macam kismis ni, kismis ni kita masuk bila dah siap semua rebus. Dia kismis kan elok untuk minda kita kan. Elok untuk mata ni juga kan. Dah boleh. Okey. Kita masukkan bali. Sebab apa masukkan bali dulu? Sebab bali ni lambat empuk. Okey. Cukup ke 5 minit kita nak siapkan? Cukup ya. Cukup kan? Besarkan api. Besarkan api. Kan tadi kalau gula je mungkin bagi mereka yang nak kurangkan minum manis kan. Gula batu kan. Kita ada gula batu dan juga kita ada gula merah ataupun lebih kurang dipanggil niseh. Niseh. Niseh? Niseh. Orang mana panggil niseh? Kelantan. Oh, Kelantan. Dia orang Kelantan kau? Tak Kelantan. Saja je. Okey, dah nampak gambar. Okey, kita masukkan kurma merah. Tu kurma merah dengan apa tadi tu? Dengan lotus seed. Lotus seed. Okey, kemudian longan kering dan kundur. Buah kundur. Asalnya macam mana Puan dapat idea untuk buat minuman penyejuk badan ni? Selalu rasa panas ke? Bukan. Sebab kita nak varietykan minuman kan. Biasa kalau kita ada tetamu, kita akan taruh hidangkan minuman sirap, orange kan. So untuk rakyat Malaysia, kita bagi dia yang berkhasiat sikit. Itu kita ada idea macam dia bermusim sebenarnya sebab kita akan keluarkan waktu Aidilfitri dan juga Aidil Adha sahaja. Ya ke? Sesuai lah ni. Sesuai lah untuk hari raya kan. Apa kata you all boleh hidangkan dekat tetamu. Kemudian kita boleh masukkan fungus. Satu ni untuk 7 orang 5 hingga 6 orang. 5-6 orang.
Gula batu. Dia memaniskan. Dan Saya air tanya. sekali. Gula. Nanti dulu ya. Sabar. Okey, gula melaka. Oh, maknanya masukkan semua tu lah. Ini berapa lama? Kejap je. Kejap tu berapa lama? 10 minit. 15 minit, 15 minit. Berdasarkan api kan. Maknanya terpulang pada individu jugalah sama ada dia nak minum suam ke ataupun minum sejuk. Dia ada dua variasi. Maksudnya kalau kita rasa kita nak waktu tu sejuk, cuaca sejuk, kita boleh minum Ni panas. sejuk ke panas? Ni panas. Ni suam-suam. So kalau kita rasa cuaca yang panas, kita boleh minum sejuk. Taruh ais. Kepok lekor ni memain peranan juga ke? Ya. Untuk dihidangkan bersama dengan minuman sejuk-sejuk. Sesuai lah. Faihan nak cuba? Boleh cuba. Apa nama minum sejuk-sejuk minuman sejuk-sejuk. Taruh ais. Air dia dah cair. Okey. Awak nak yang mana ada ais? Nak sejuk-sejuk. Awak? Sebab awak dah cukup hot. Tidak. Okey, sorry. Okey. Awak nak minum yang panas? Saya panas. Saya suapkan? Tak. Tak apa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Manis sangat ke? Sangat sedap. Manis? Saya ingat dia akan rasa manis tapi tak sebab dia dia seimbang kan? Saya pula lidah saya mungkin manis. Oh, awak rasa manis? Saya rasa manis. Mungkin saya saya campur dengan ais. Gula Nisa tu Nisa. Kuat juga rasa dia. Saya mana-mana boleh. Jadi kita minum air ni saja kan, ataupun kita boleh makan kurma dia. Boleh. Kita boleh makan apa-apa yang ada dekat dalam dia. Isi kandungan dia. Semua boleh makan. Tapi dia rasa macam saya rasa macam agak berbeza juga rasa dengan lasikan ni. Saya tak tahu kan? Sebab dia tak sama. Kita berbeza sikit lah. Tak sama. Kita tak sama dengan pure lancikang yang tu sebab kita taruh dia punya bahan-bahan adalah bahan-bahan yang berbeza sikit lah. Mungkin ada orang dia taruh gula merah yang macam gula melaka yang tu kan. Tapi kita taruh. Ini yang membezakan kita dengan lain-lain. Sebab dia tak memberi kemanisan macam gula putih. Itu berbeza sikit. Dia mengingatkan saya dengan Redenhan dia ada satu minuman ni yang minuman Cina. Yang dia herbal Cina. Jadi lebih kurang macam tu juga. Sebab Cina kan dia ada masuk ni kan. So kita tengok dia dah mendidih. Ini nak makan ni kan ada sudu ni. Sedap kan? Okey, air rebusan pun telah mendidih ya. Okey. Dia nak masak. Dah 10 minit je ni kan? Jadi kita pastikan asalkan gula dia dah pecah, dah lerai tu, siap Kenapa minuman ni hanya bermusim? Sebab kita memang plan untuk keluarkan bermusim. Mungkin untuk future kalau rasa okey dah jadi sinonim dengan rakyat Malaysia, mungkin kita boleh buat setiap masa. Okey. Dia tak ada side effect kalau minum lebih pun tak ada kesan. So far tak ada sebab bagi kita hanya sediakan minuman sejuk untuk melambangkan badan kita yang mungkin kalau demam boleh lah kan? Demam ke boleh. Tapi minum suam atau panas lah. Kalau kita minum sejuk, kita demam, sudah jadi lain pula. Baik. Ini antara alternatif lah pilihan kan? Betul. So boleh makan dengan tu keropok, memang sedap. Baik. Saya akan jaga lepas ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Mahmud dan juga Salazia Harun di atas perkongsian ini minuman alternatif sejukkan badan. Pastikan anda jangan ke mana. Selepas ini kita akan bersama dengan Dian Trisha. Terima kasih. Terima kasih. Baik, tadi saya rasa macam dah minum air sejuk, jadi rasanya panas. Kenapa agaknya? Sebab kita bersama antara dua orang hot. Dua orang hot bersama saya hot. hari ini. Kita Faihan dan juga Dian Trisha. Okey, Dian ada single baru kali ini. Tajuknya? On My Way. On My Way to Your Heart. To anywhere lah. To your heart. Macam tu. Yang ini memang daripada Dian juga dan rakan yang lain. Siapa yang terbabit dalam lagu ni? Dian tulis lagu On My Way dan juga Adib Sin dan juga Mike Chan yang compose lagu ni. Okay. So lagu ini lebih macam mana? Lebih relax ke? Sebab kita tahu ke kalau Dian punya lagu macam chill je. Chill. Lagu ni dia more like pop but also like inspirational. Dia ada feel good vibe to it. Okay. So Dian menulis liriknya berdasarkan pengalaman ke ataupun
Lagu ni berkenaan dengan apa sebenarnya? Okay, so On My Way ni sebenarnya on my way to becoming the person I want to become. So kalau dengar lagu dia macam for people who feel like every day dia buat benda sama je and penat, I just want to inspire them with the song by telling them that okay, it's okay, the more you work, the more closer you are to your dreams, your goals and stuff like that. Okay, ini antara video klipnya. Yes. Wah, Ini video cantiknya. klip. Thank you. Dia pintu tu? Pintu ke mana sahaja. Macam pintu. Dia ada elemen On My Way lah kat situ kan. Ini di mana? Ni dekat mana? Dekat Sepang. Ya. Ni tak baca kat Sepang ya. Kat negara mana ni? Jadi untuk music video sendiri ini pun Dayan visualize daripada idea Dayan sendiri ke macam mana? Dayan bekerja dengan my friend Jasmine, she's the director for this one. Jadi kita dua-dua ada vision yang sama di mana On My Way ni kita nak space, kita nak ruang dan I mean like nature. So macam kita discuss kita nak shoot dekat pantai and macam open field. Tapi dia punya idea yang letak mattress dan juga pintu untuk sebagai like metaphorically you know on my way tu. Okay. Tapi sebab kita tahu kan kalau image Dayan kan macam comel-comel, sweet-sweet, girl next door. Bagaimana penerimaan peminat-peminat Dayan sendirilah dengan lagu single baru ni? Lagu ni lagu Melayu walaupun tajuk dia On My Way kan. So diorang excited sebab I dah lama tak release lagu Melayu. So the last one is like 2 years ago, 2018. So last year I release satu album English tapi semua English song. Jadi bila I keluarkan balik lagu On My Way ni dengan Jukes, diorang happy sebab macam Dayan ada lagu Melayu balik. So macam I pun happy jugalah. Dayan puas hatilah dengan hasil lagu ni. Alhamdulillah. Keseluruhannya. Yes. Kita tak boleh buka ruang ke kalau peminat Dayan nak mentelefon kat sini 0377261603 boleh hubungi kami di Studio B Instrumentals ini untuk berbual langsung terus dengan Dayan. Dan tadi kita bercakap dengan Dayan berkenaan dengan menghiasi dalam rumah kan. Jadi proses untuk Dayan menghasilkan lirik lagu untuk menghayati feel lagu tu adakah perlu dalam keadaan tenang juga, kena visualkan juga macam Dayan cantikkan rumah. Sama tak proses dia? Depends. Tapi untuk lagu ni Dayan banyak tulis dekat studio. Because Dayan banyak bekerja dengan Adib, Faizal Tahir punya gang. So dalam studio tu kita macam okay, like what kind of songs do we want to get from this one. Jadi On My Way tu terhasil dekat studio. So daripada terhasil idea tu Dayan bawa balik rumah. So a lot of the song I banyak tulis kat rumah jugalah. Sekali lagi kita buka talian kepada anda 0377261603. Ada sebarang soalan berkenaan dengan lagu Dayan dan sebagainya boleh ditujukan. Okey, masa PKP hari tu apa yang memberi tak ruang dan juga platform kepada Dayan untuk melakukan sesuatu, buat lagu ke? Banyak. So, I memang homebody. I memang di rumah je kan. So, masa tu I memang banyak luangkan masa untuk benda-benda kreatif, painting, writing a lot. I compose a lot of songs. Yang mana yang tak dapat buat before ni sebab I banyak travel dan juga kerja. And cooking. Cooking? Yes. Jadi sepanjang tempoh PKP tu, Dayan tak rasa macam terlampau stres lah sebab Dayan jenis yang suka duduk rumah. Ada stres sikit lah sebab kita, you know, as humans we need like social interaction, stuff like that. Tapi tak terlampau teruk lah. Sebab Dayan alhamdulillah selesa dekat rumah. So buat masa ini memang Dayan akan berikan tumpuan fokus kepada single terbaru ni lah. Yes. Perancangan untuk promosikan lagi bagaimana? So far untuk lagu ni nanti after this just normal promo and also maybe Dayan akan teruskan buat cover-cover for my fans sebab dia memang suka. So I just interact with my fans lah on what they want to go with this song juga. Dayan, sepanjang saya kenal Dayan ni, saya lihat Dayan sebagai seorang yang sangat positif. Suka ada quotes yang boleh menaikkan semangat, lagu pun jenis yang boleh memastikan kita stay in our lane lah, kiranya macam kita fokus dalam apa yang kita lakukan. Jadi macam mana Dayan mengekalkan positivity tu? Tak senang ya nak be positif all the time. Yes, betul. Memang of course saya pun ada masa down juga, tapi maybe sebab I tak tahu lah, I memang naturally macam ni kot. I like to achieve what I want to achieve. So I memang always like every 2 weeks I memang ada goal baru. So maybe I akan sentiasa motivated to achieve it. Small goals ke big goals ke tak kisah. So macam with the house also like okay this week I nak completekan living room. Macam tu. So I think Small sebab ada lah. yes. Okay. Kita ada pemanggil dari Pulau Pinang, Johari. Hello, Assalamualaikum.
Selamat pagi. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Johari. Kau panggil Joe? Ya, saya daripada Penang. Okey. Saya nak tanya pasal video klip ni. Video klip ni saya kat mana? Video klip ni kat mana? Dekat Sepang. Kita shoot dekat Selangor. Jo? Video klip ni shoot kat mana? Cantik sangat. Cantik. Thank you. I shoot dekat Selangor je. Yes. Okey. Itu juga soalan dia? Mungkin Jo. Johari. Tapi ni kira lagu single baru ke yang untuk Melayu punya lah ni? Ya, betul. Untuk single terbaru I On My Way. Jadi, dah macam kita ni dah macamnya kucing pula kita bercakap. Kalau kepada penonton yang ingin menghubungi kami di sini, kalau nak bercakap terus, pastikan anda jauhlah lokasinya kan. Kalau jangan duduk depan TV. Nanti dia lambat macam ginilah jadinya. Jadi mungkin berada di dapur, TV di depan. Memudahkan untuk kita tak nampak sekejap lah. Okey. Jadi bahagian mana Sepang tu sebenarnya? Saya pergi Sepang tak rupa macam tu pun. Ada dekat Pantai Morib. Kita shoot masa nak dekat sunset. That's why kita dapat colour-colour yang best. Dan dulu pun berlakon kan? Yes. Masa mana? Masih lagi aktif dengan berlakon? Aktif, alhamdulillah. Cuma Dayan a bit selective when it comes to my projects. Nanti ada filem terbaru yang akan start shoot bulan 10. And ada lagi satu filem tapi tak keluar lagi. So I shoot last year. Tapi sebab PKP and everything, so kita kena postpone next year baru keluar. Jadi watak-watak yang Dayan selektif ni, selektif untuk dapatkan watak macam mana? Nak mencabar diri sendiri ke? Sebenarnya bukan watak pun. Dayan tengok jalan cerita, cast, director yang terlibat. So macam kalau, and then tengok masa lah yang bersesuaian. Sebab Dayan banyak travel. So kalau macam nak shooting sebulan, 2 bulan tu ialah komitmen yang tinggi untuk tinggalkan apa yang Dayan selalu buat. Baik. Kita pemanggil yang seterusnya di talian. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Hello. Selamat pagi. Puan Razian, soalannya? Assalamualaikum. Nak tanya lah. Boleh? Boleh, silakan. Nak tanya Dayana. Dayan. Nak tanya tajuk lagu apa tu? Tajuk lagu On My Way. Itu nak tanya lagi. Umur berapa? Umur Dayan 26. Berapa tu 6? 26. Comel orangnya kan? Comel sangat. Terima kasih. Sama lah yang dua orang tu. Saya 26 juga. Saya 24. Bawah lagi. Okey. Terima kasih, Razian. Kita berborak ni macam berjiran. Dia. Mau apa? Kerja apa? Tak, itulah dia. Macam Dayan pernah tak nak rasakan, sebab Dayan punya lagu ada certain feel yang tertentu yang dengar, ini adalah lagu Dayan Trisha. Pernah tak rasa macam nak buat lagu yang feelnya lain ataupun genre yang lain? Kan ramai artis yang sekarang ni cuba untuk eksperimen lagu-lagu yang berbeza. Dayan pernah tak rasa perasaan tu? Dayan eksperimen dalam lagu English. So my English album yang Dayan release last year tu memang ada, bukanlah pelbagai genre, tapi ada yang macam lagu ballad, and then ada juga lagu yang pop EDM. Jadi Dayan rasa with experimenting, Dayan banyak eksperimen dengan lagu-lagu English. Yang bahasa Melayu belum lagi? So far lagu Melayu Dayan semua pop lagi lah. So tak pernah nak cuba ni lagi ke? InsyaAllah. Tak tahu. Kalau ada rezeki, insyaAllah. Okey. Mungkin Dayan sendiri kepada peminat-peminat untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan single, nak pergi ke mana, dapat cek kat mana? Okey, so kalau nak dengar lagu On My Way, boleh dengar di Joox dan juga boleh tengok music video di YouTube. Okey. Dayan, terima kasih meluangkan masa. Thank you so segmen much. cakap pasal rumah awak. Cakap perkembangan cerita-cerita terbaru pasal Dayan di Instagram. Dayan memang very active. I'm an avid Instagram user. So boleh follow Dayan di sana and see you there. Thank you so much for your support. Okey, jangan lupa untuk ikuti apakah lagi, sebab tadi Dayan kata rumah dia tak akan pernah siap. Ada je yang akan masuk. Cuma dia akan tambah. Kalau dah siap pun dia tukar lagi. Takkan siap lah kan? Itu maknanya kena sentiasalah mengikuti apakah perkembangannya nanti. Betul. Tapi eloklah sebenarnya kalau kita menzahirkan kreativiti kita cara macam tu. Terus sekali kalau kita dah kena duduk rumah selalu, dan pastinya semasa PKP ni elok juga untuk kita memaksimumkan apa yang kita ada dalam rumah kita. Baik, sebelum kita memberi laluan kepada Dayan untuk mempersembahkan lagu,
Jaga diri, jaga apa yang patut kita jaga ketika PKPP ini, terutamanya keselamatan anak-anak dan juga kita sendirilah. Beri contoh yang terbaik buat anak-anak yang sekarang ni sudah melakukan perjuangan mereka di sekolah. Betul. Dia jaga tanggungjawab kita, hormati diri anda sendiri, hormati orang lain dan insya-Allah kita akan sentiasa selamat. Kita jaga kita. Dan pastikan kita dapat tidur yang mencukupi, betul, dan berkualiti untuk kita mengelak daripada micro sleep. Ya, elok-eloklah, pastikan anda jaga diri. Dan terima kasih kerana meluangkan masa bersama kita di Malaysia hari ini sepanjang Isnin sampai Khamis ini. Terima kasih kepada anda semua. Baik, kita saksikan dulu persembahan Dayan Trisha. Adakah ini sahaja? Tiap hari rasa penat yang sama. Seringkali aku kecewa. Harus aku kemana? Ku pasti perjalananku ini bukan sia-sia. Akan ku terus mendaki dan menanti sang surya. Jumpaku di sana, merentasi dunia. Telah ku berikan segalanya, aku kan tiba. Jumpaku di sana, melangkau semesta. Dayaku akan menyinari dari angkasa. Ku bukan semakin muda, takdirku bukan di sini saja. Seringkali aku merasa, aku sudah bersedia. Ku pasti perjalananku ini akan penuh makna. Bukan sia-sia, bukan terus mendaki dan menanti surya. Jumpaku di sana, merentasi dunia. Telah ku berikan segalanya, aku kan tiba. Jumpaku di sana, melangkau semesta. Gayaku akan menyinari dari angkasa. Oh teguh aku